Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sekali lagi dengan diberikan taufik pertolongan dapat kita menghadirkan diri di dalam majlis ilmu. Diharapkan pada hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah sekalian, senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan, keafiatan yang baik. Insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab kita malam ni muka surat berapa Ustaz Rumi, soal risalah tu. 1, 3, 4. 135. Kitab saya tak ada 134. Kosong. 134 kosong. 133, 135 langkau. 134 tak ada. Baik. Kitab Risalah Tauhid 135 lah. 35, 34 tajuk qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, bermula qada itu ialah kejadian, yakni hukum yang terjadi, ketetapan keputusan yang terjadi dan yang berlaku pada diri manusia. Misalnya seperti kaya, miskin, untung, rugi, molek, buruk, mati hidupnya dan sebagainya. Jadi dalam kitab ni dia menjalani suatu lagi pendapat ulama. Kalau dulu kita kata qada ni seperti dalam kitab Misbahul Munir dulu, qada ni maknanya ketetapan. Apa yang Allah dah tetapkan tu, sedia kala lagi Allah tetapkan si Zaid tu kaya, miskin, begini begitu, tu namanya qada kalau dulu. Kat sini dia terbalik. Qada di situ dengan makna apa yang Allah jadikan. Contohnya kekayaan pada si Zaid, sihat pada si Zaid, hidup pada si Zaid. Ni dulu qada bermaksud ketetapan dan qadar itu bermaksud apa yang Allah jadikan. Apa yang Allah jadikan itu qadar. Apa yang Allah tentukan itu namanya qada. Tapi kat sini dia terbalik, dia pusing. Bermula qada itu ialah kejadian, makna apa-apa sahaja yang Allah ciptakan. Apa-apa sahaja yang Allah ciptakan. Yakni hukum yang terjadi dan yang berlaku pada diri manusia. Misalnya seperti kaya. Seorang tu sekarang ni dia hidup dengan kekayaan. Siapa yang menjadikan kekayaan tu? Allah yang menjadikan kekayaan pada diri dia. Allah yang menjadikan kemiskinan pada diri dia. Allah yang menjadikan seseorang itu untung dalam perniagaannya. Allah yang menjadikan kerugian pada seseorang itu. Contoh, Allah yang menciptakan seseorang itu molek ataupun sebaliknya.
Allah yang menciptakan mati dan hidupnya dan sebagainya. Sekarang ni kita sedang hidup ni. Saya hidup, tuan-tuan hidup. Siapa yang menjadikan hidup kita sekarang ni? Allah yang menjadikan. Ini yang dimaksudkan dengan qada dalam kitab ni. Ni sekarang ni saya hidup, tuan-tuan pun hidup sekarang ni. Siapa yang menciptakan hidup ni? Allah. Jadi hidup kita sekarang ni dipanggil qada. Qadar bermaksud apa? Dan qadar itu ialah ukuran dan sukatan yang telah ditentukan, yakni dengan iradat Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap makhluk. Qadar ni makna sukatan, sukatan ataupun ukuran, sebanyak mana umurnya, sebanyak mana rezekinya, selama mana hidupnya. Itu ketetapan yang Allah kehendak. Apa-apa yang Allah telah menentukan pada sedia kala lagi itu, dengan sifat iradat dia, dengan sifat kehendak Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan iradat. Iradat tu di antara sifat yang wajib, yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ta'alluqnya, peranan bagi sifat iradat itu ialah menentukan sesuatu perkara yang harus. Menentukan sesuatu perkara yang harus, hidup, mati, kaya, miskin, senang, susah dan sebagainya, yang telah berlaku sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Contohnya sekarang ni peperangan yang sedang berlaku, telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi. Adapun tahun lepas tak berlaku lagi contoh. Kerana belum sampai tempoh yang Allah kehendak, belum sampai tempoh. Tapi ketentuan tu dah ada. Ketentuan tu dah ada. Belum sampai tempoh mana Allah tak jadikan lagi. Bila sampai tempoh yang Allah kehendak tu, maka berlakulah. Boleh faham tak? Qada dan qadar. Boleh faham? Mana qada dan qadar. Misalnya seperti Zaid ditetapkan. Ni bila sebut ditetapkan, ini isyarat kepada ta'alluq sifat iradat. Sifat iradat yang menetapkan tu, Allah menentukan dengan iradatnya Zaid pada 13 Muharram akan mendapat kesusahan. Sedia kala lagi Allah Ta'ala dengan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan si Zaid pada 13 Muharram akan susah, akan jatuh kesusahan pada dia, akan jatuh sakit contohnya. Jadi ketetapan yang telah dibuat oleh Allah sedia kala lagi, muafakat dengan ilmu pengetahuan Allah. Maka manakala tiba 13 Muharram, bila sampai saja tarikh tu, waktu tu, Zaid pun susahlah dia. Makna berlakulah kesusahan pada si Zaid tu. Allah menciptakan kesusahan tu pada si Zaid. Allah menciptakan kesakitan pada si Zaid tadi bila sampai waktu 13 Muharram. Adapun sebelum tu tak berlaku lagi. Kenapa? Belum sampai waktu yang Allah kehendak. Kita buat contoh diri kita lah, senang. Kita ni hidup lagi. Adapun kematian kita, kematian saya ni telah ada di dalam kehendak Allah. Bila Allah kehendak saya akan mati, kok mana-mana pun mati, kok mana-mana. Sihat pun mati, sakit pun mati. Contoh itu kematian kita. Contoh kalau Allah kehendak kematian pada bila? Sekarang bulan 10, bulan 12 contohnya, 1 hari bulan 12, contohlah hari Jumaat contohnya, hari Jumaat bulan 12 sekian hari bulan. Allah telah menentukan kematian saya.
Jadi sebelum sampai tempoh tu, saya takkan mati. Saya takkan mati. Allah tidak akan menciptakan kematian pada diri saya. Kenapa? Belum sampai tarikh tempoh waktu yang Allah kehendak. Nampak tak? Nanti masa berlalu berjalan. Bila sampai saja tempoh tu yang Allah kehendak sedia kala lagi tadi, bulan 12 hari Jumaat, sekian pukul, sekian tempat, sekian gini-gini, Allah akan ciptakanlah kematian tu pada diri saya. Maka matilah saya. Tu maksud qadar tadi tu. Qadar tu makna Allah menciptakan. Maka ketentuan pada 13 Muharram itu dikatakan qadar ataupun takdir, dan susah yang mengenai atas si Zaid pada 13 Muharram itu dikatakan qada. Qada dan qadar di antara perkara yang wajib diimani oleh setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Wajib beriman, wajib yakin sungguh-sungguh apa sahaja yang jadi, yang berlaku dalam kehidupan kita, di sekeliling kelalang kita, di dalam alam semesta ini, dunia dan akhirat, semuanya itu berlaku dengan kehendak Allah. Allah yang menentukan demikian, dan Allah yang menciptakan demikian. Ni peperangan yang sedang berlaku ni, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tentang diri kita pun sama, sihat kita, sakit kita, semua. Jadi apabila seseorang hamba itu tadi yakin, percaya apa sahaja yang berlaku di dalam kehidupan dia itu semata-mata telah diatur dan dijadikan oleh Allah. Siapa dia Allah? Allah ni Tuhan yang hamba itu tadi sendiri meyakini bahawasanya Allah Ta'ala lebih mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala yang terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Allah itu pula bersifat dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Allah Ta'ala tidak sekali-kali bersifat dengan zalim. Ini yang menyebabkan, yang membuatkan seseorang hamba yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah tadi, dia akan berlapang dada, bersangka baik dengan apa sahaja yang telah diatur dan dijadikan oleh Allah di dalam kehidupan dia. Meskipun perkara itu yang berlaku, yang jadi dalam hidup dia itu perkara yang menyusahkan, yang menyakitkan dia, dia akan jadi hamba yang senantiasa sabar dan redha, kerana dia yakin Allah memberi kesusahan, kepayahan kepada diri dia bukan kerana Allah menzalimi, tetapi Allah Ta'ala nak memberi kebaikan. Banyak dalam hadis-hadis yang lain Nabi menceritakan hikmah di sebalik kesusahan, kepayahan, bala yang Allah beri itu. Di antaranya Allah nak mengampunkan dosa hamba, Allah nak menambahkan pahala kebajikan, Allah nak menaikkan darjat hamba di sisi Allah. Itulah perlunya kita mengenal dan memahami siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan sekadar mengetahui Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, padahal kita tidak memahami, mengenali apakah sifat-sifat yang mesti ada pada zat Allah, apakah sifat yang mustahil ada pada Allah, apa sifat yang harus ada pada Allah. Kemudian perlu juga kita mengetahui dan meyakini apakah hikmah di sebalik ketetapan Allah Ta'ala tadi. Apa hikmah di sebalik kesusahan yang Allah beri, apa hikmah di sebalik sakit yang Allah bagi. Sebab tu perkara tu bukan sekadar kita kena tahu, bahkan mesti yakin, barulah menjadikan kita hamba yang redha dengan apa yang telah diatur oleh Allah. Walaupun benda yang datang pada kita tu tidak disukai oleh nafsu kita, tak berani kita nak condemn, tak berani kita nak komen, tak berani nak mengeluh,
tak berani nak bersangka jahat. Sebab apa? Hamba tadi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Daripada pengenalan itulah, daripada pengenalan diri terhadap Allah itulah yang membuatkan dia sentiasa redha dengan apa sahaja yang Allah tetapkan atas diri dia, walaupun kesakitan yang dia alami. Nampak tak tu? Sebab dia yakin Allah Maha mengetahui. Allah takkan menzalimi aku. Maha suci Allah menzalimi aku. Nampak tak? Jadi nak beriman dengan qada dan qadar ni, di antara rukun dia mesti mengenal Allah, mesti kenal Allah betul-betul. Baru boleh redha dengan qada dan qadar tadi. Kalau tak, nanti kadang kita terpedaya dengan hasutan nafsu yang ganggu emosi kita, sehingga kita menjadi berjahat sangka dengan Allah. Ya Allah tak sayang aku ni. Ni Allah nak zalimi aku ni. Allah berat sebelah ni. Bukankah itu hukumnya haram? Merumut-rumut dengan kesusahan yang Allah beri. Mengatakan Allah tak patut uji aku macam ni, tak sepatutnya Allah uji aku macam ni. Ini sangkaan jahat pada Allah, dosa besar hukum. Sangka jahat pada Allah ni hukumnya dosa apa? Dosa besar. Jangan kata Allah tak patut, tak sepatutnya Allah takdirkan begini, tak sepatutnya Allah buat aku begini, tak sepatutnya Allah beri aku benda macam ni, tak sepatutnya Allah beri masalah macam ni. Na'udzubillah min zalik. Ini perkataan yang terbit daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau betul kenal Allah, dia takkan kata begitu. Kerana orang yang kenal Allah pasti takut kepada Allah. Orang yang kenal Allah pasti malu dengan Allah. Orang yang kenal Allah pasti bersangka baik dengan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Itu orang betul kenal Allah. Sebab tu kalau kita ngaji sifat 20 ni, habis dah, khatam dah. Kalau buat peperiksaan kita boleh jawab 100%, tapi kita tak boleh serapkan lagi benda-benda ni dalam hati kita. Tak masuk lagi dalam kata orang mengenal Allah. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi kata orang mengenal Allah. Orang kenal Allah tu sifat dia macam tu, sentiasa sangka baik dengan Allah. Baru kenal Allah ni, sangka jahat dengan Allah, sangka buruk dengan Allah, tak boleh terima takdir. Itu menunjukkan tak mengenal Allah. Orang kenal Allah dia sangka baik. Allah bagi benda tak sedap pun dia sangka baik. Allah bagi benda tak seronok pun dia sangka baik pada Allah. Dia terima dengan lapang dada. Kita dah Allah uji sikit dengan masalah, kita dah kata Allah begini, kata Allah begitu, sangka Allah begini, sangka Allah begitu. Allah sangat benci orang yang menyalahkan takdir Allah. Allah benci, Allah murka orang yang menyalahkan takdir Allah. Seolah-olah dia nak belagak lebih bijak daripada Allah dalam mengaturkan sesuatu. Seolah-olah dia lebih bijak daripada Allah dalam mengaturkan sesuatu. Seolah-olah dia lebih bijak daripada Allah dalam menjadikan sesuatu. Seolah-olah dia lebih tahu apa yang sepatutnya daripada Allah. Seolah-olah dia lebih tahu sepatutnya apa. Na'udzubillah. Ini kata, itu penyakit hati. Itu penyakit hati yang seni, yang halus duduk dalam hati kita. Orang semayang semayang lah, tapi hatinya macam tu dengan Allah. Tak patut. Orangnya semayang dah, puasa dah, zakat haji dah, tapi begitu sangkaannya pada Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Kena kenal Tuhan. Adakah Allah zalim? Dah. Allah nak menguji kita. Sekuat mana keimanan kita, setinggi mana keimanan kita. Bila kita mengaku Allah Tuhan, bermaksud kita mempercayai Allah itu bersifat dengan maha adil dalam segala hal. Apa maksud adil? Allah tu menentukan, meletakkan sesuatu tu kena pada tempat.
Sebab tu kita kena mengaji maksud la ilaha illallah. Apa maksud dia? Itu yang kita ngaji sifat 20. Orang yang mengaku la ilaha illallah adalah orang yang mengetahui, meyakini Allah Ta'ala itu mengetahui segala-galanya. Apa yang terbaik untuk kita diketahui oleh Allah. Nak banding dengan kita, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita, tapi Allah Maha mengetahui. Lalu Allah uji nak membezakan seseorang itu munafik ataupun beriman. Kerana orang munafik dia berdusta dengan lidahnya. Lidahnya mengaku Allah Tuhan, tetapi hatinya tidak percaya kepada Allah. Bukan mudah nak mengaku beriman. Allah akan uji, betul ke beriman, betul ke yakin Allah itu Tuhan, betul ke yakin Allah Maha mengetahui, betul ke hamba dia yakin Allah Maha baik. Allah beri benda yang tak sedap, Allah beri benda yang tak seronok. Adakah masih bersangka baik dengan Allah yang Allah tu Maha baik? Ataupun dah mula meragui kebaikan Allah pada diri kita? Nampak tak? Kita mengaku, kita dengan lidah kita Allah Maha baik, Allah Maha kasih sayang. Baik, Allah uji. Allah bagi benda tak sedap, Allah bagi benda tak seronok, Allah bagi benda yang kita tak mau. Allah tak bagi benda yang kita nak, yang kita tak nak Allah bagi. Adakah hamba tadi masih lagi demikian pegangan dalam hatinya terhadap Allah, ataupun dah mula meragui kebaikan Allah? Kan senang tuan-tuan. Bukan senang. Syaitan masuk, hasut, bisikkan was-was supaya meragukan, supaya timbul keraguan dan kesangsian tentang kesempurnaan Allah. Dibisik dalam hati, dibisik. Dan kalau Tuhan tu baik, kenapa bagi benda macam ni? Kalau Tuhan tu baik, kenapa bagi benda tak sedap? Kalau Tuhan tu baik, kenapa tak selesaikan masalah? Kalau Tuhan tu tahu, kenapa tak beres-beres lagi? Setan bisik, nafsu bisik. Nak tengok iman kita macam mana. Sebab tu kita kena ada ilmu. Ilmu tu yang nak menjaga, dan ilmu tu yang nak menyelamatkan kita daripada termakan pujuk rayu syaitan dan nafsu yang sangat-sangat halus, yang nak menimbulkan kesangsian ataupun keraguan di dalam hati terhadap Allah. Jadi banyak yang gagal, banyak yang gagal. Banyak yang gagal meskipun dia semayang. Semayang tu amalan zahir, keimanan dalam hati. Jadi kena faham baik-baik apa yang kita syahadahkan tu. Orang yang bersyahadah tidak ada Tuhan kecuali Allah, bermaksud orang itu meyakini sungguh-sungguh sepenuh hatinya Allah Ta'ala itu memiliki ilmu yang maha meliputi. Dia maha mengetahui segala-galanya. Dia maha suci dari bersifat zalim. Allah maha sempurna, Allah maha suci daripada zalim. Jadi mana-mana orang yang mengaku demikian, Allah uji. Nak tengok original ke tak original. Nak tengok imannya ori ke palsu. Nak tahu ori palsu, adalah ujian, uji kaji dia. Kalau tak uji tak tahu. Orang nak menguji batu permata dengan kaca, ada ujian dia. Nak tahu emas tulin, emas palsu, ada ujian dia. Kalau tak lalui ujian tak tahu, betul? Ni nak uji ni iman palsu ke iman yang betul, maka Allah uji lah. Allah uji munafik ke beriman. Munafik ke beriman. Munafik orang yang meragui Allah dalam hati dia, walaupun lidahnya mengucap la ilaha illallah. Itu munafik. Kafir munafik, na'udzubillah. Lidahnya mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya meragui Allah, ragu-ragu dengan Allah. Ya ke tidak, ya ke tidak, ya ke tidak, betul ke, itu ragu. Semayang cerita lain ni. Semayang tu sama-sama siapa boleh semayang.
Jadi tiap-tiap orang, tiap-tiap seorang hendaklah beriktikad. Hendaklah di sini dengan makna wajiblah. Setiap orang jadi setiap orang, sama ada laki-laki ataupun perempuan, setiap orang laki, perempuan, tak peduli ya. Tiap-tiap orang hendaklah di situ dengan makna wajiblah. Hendaklah dengan makna wajiblah beriktikad. Makna yakin sungguh-sungguh dalam hati. I'tikad makna yakin sungguh-sungguh dalam hati. Jangan berbolak-balik, jangan taraddud. Tahu tak taraddud apa? Berbolak-balik, bolak-balik itu taraddud. Waktu senang lain, waktu sihat sakit waktu susah lain, waktu tak ada masalah lain pegangannya, waktu dia ditimpa masalah lain dah pegangannya dengan Allah. Auzubillah. Itu taraddud. Dia yakin tetap istiqamah, begitulah hatinya, begitulah kepercayaannya terhadap Allah. Tak berganjak, tak berganjak sikit pun. Senang pun begitu, susah pun begitu, sehat pun begitu, sakit pun begitu. Nah, itu kata iman yang teguh. Iman yang teguh. Iman yang jazam. Sebab tu syarat akidah tu jazam yang putus. Jazam putus, dia tak berbolak-balik. Jadi tiap-tiap seorang hendaklah beriktikad. Beriktikad dengan makna yakin sungguh-sungguh. Segala-gala pekerjaan makhluk, segala makhluk, bukan manusia je, batu, kayu ni segala batu, kayu, unggas, binatang, tumbuhan, manusia, jin, setan, malaikat, nabi, rasul, semua makhluk. Wajib yakin semua pekerjaan makhluk tu sama ada. Pekerjaan makhluk tu, perbuatan makhluk tu, keadaan, kelakuan makhluk tu sama ada dengan sengaja. Contohnya mana? Seperti berdiri ataupun duduk. Ini perbuatan hamba, perbuatan makhluk yang dilakukan dengan sengaja. Makna pilihan hati kita. Perbuatan makhluk yang kita buat dengan sengaja, dengan pilihan hati kita. Berdiri, memandang, menulis, bercakap. Itu orang panggil perbuatan makhluk yang sengaja, ikhtiariyah, yang disengajakan. Wajib i'tikad. Segala perbuatan makhluk sama ada perbuatan yang sengaja kita lakukan, yang sengaja kita ucapkan. Contoh bercakap, kadang-kadang kita ni kadang-kadang tercakap benda yang kita tak nak. Kadang-kadang terkeluar daripada mulut kita. Kita rancang nak cakap benda lain, terkeluar benda lain. Ataupun keluar daripada mulut kita tu perkataan yang memang kita rancang nak cakap. Semua tu masuklah. Seperti berdiri, duduk, makan, minum, atau tidak sengaja, seperti jatuh seperti jatuh, ataupun terjatuh, ataupun terhantuk, ataupun terperanjat. Kesemuanya itu, ini akidah kita ahli sunnah ni. Jaga, ini akidah kita, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kesemuanya itu berlaku jadi dengan kehendak, yakni dengan ketetapan Allah Ta'ala dan dengan takdirnya. Makna Allah yang menjadikan, Allah yang menentukan perkara itu, Allah yang menjadikan perkara itu. Itu maksudnya. Sama ada perbuatan yang kita sengaja ataupun perbuatan yang kita tak sengaja, kedua-duanya itu Allah lah yang tetapkan dan Allah lah yang jadikan. Di dalam azali, maksud sedia kala lagi, dan dengan diketahuinya Allah sebelum masa berlakunya.
sebelum berlaku lagi perkara tu telah diketahui oleh Allah. Allah tahu dah. Belum berlaku lagi benda tu, Allah tahu dah. Sebab apa Allah tahu? Dia yang atur. Dia yang atur. Allah nak atur macam mana? Ikut Allah lah. Ke kita nak suruh Allah tu atur ikut kehendak kita? Ke kita nak Allah atur kita punya takdir ni ikut kehendak kita? Ke kita nak Allah atur alam ni ikut kehendak kita? Siapa Tuhan? Siapa makhluk? Jangan banyak songe. Jangan banyak songe. Jangan banyak songe. Kita siapa? Allah atur begini, Allah atur begitu. Kau yakin tak dia Tuhan? Yakin tak yang Allah tu Tuhan? Bila Allah atur begini, atur begitu, ada kala Allah atur tu kena dengan kehendak kita, kena dengan ilmu kita. Kadang-kadang Allah atur benda tu luar daripada pengetahuan kita, luar daripada kehendak kita, luar daripada selera kita. Betul? Kau yakin ke dia Tuhan? Masih yakin dia Tuhan ke? Kau dah mula kata macam tak kena. Nanti Allah korek benda dalam hati kita. Nanti Allah korek benda dalam hati. Sekecil apa pun, sebesar zarah, sekecil apa pun keraguan terhadap kesempurnaan Allah Ta'ala itu akan Allah bangkitkan nanti di hari kiamat. Jaga baik-baik. Sekecil apa pun kesangsian tentang kesempurnaan Allah dalam hati kita ni, Allah akan bangkitkan, Allah akan bongkarkan nanti di hari kiamat. Dan Allah tak lupa. Allah tak lupa benda tu. Dulu dalam dunia pernah sekali dalam hati kau meragui kesempurnaan Allah. Tak banyak, sikit je. Tapi Allah akan bangkitkan, Allah akan zahirkan. Sebab apa? Ilmunya tu meliputi. Ilmu Allah tu maha meliputi. Sebab tu orang yang takut dengan Allah, dia jaga betul-betul hati dia. Tak berani, takut. Sebab Allah tahu. Takut, na'udzubillah. Kalau datang bisikan dalam hati yang nak meragu-ragukan, na'udzubillah wal'iyadzubillah min zali, a'udzubillah min syaitanir rajim. Ya Allah, jauhkan aku daripada bisikan syaitan. Dia tak layan. Sebab tu bisikan dalam hati syaitan ni jangan layan. Kalau layan kan makin sesat kita dia bawa. Kalau ada bisikan-bisikan syaitan dalam hati kita, duk bisik benda pelik-pelik, jangan layan. Jangan layankan, alihkan fikiran kita pada benda lain. Kalau kita ikutkan, layankan, dia akan tarik lebih jauh. Akhirnya jatuh dalam kesesatan. Lepas tu jangan fikir pelik-pelik. Benda Allah tak suruh fikir, jangan fikir. Bila benda yang Allah tak suruh fikir, kita fikir, nanti masuk syaitan. Syaitan tarik kita, heret jauh, rosak akidah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Baik kita fikir tentang dosa kita yang tak habis-habis. Itu lagi utama lagi. Tugas kita apa? Beribadah. Kerja Tuhan jangan ambil peduli. Kerja Tuhan, urusan Tuhan, takdir Tuhan jangan ambil peduli. Bukan kerja kita. Allah ciptakan kita bukan untuk mempertikaikan apa yang dia buat, apa yang dia takdir, apa yang dia suruh, apa yang dia larang. Allah hidupkan kita suruh taat apa yang dia suruh, taat apa yang dia larang. Tu kerja kita. Jangan buat kerja lain. Kita buat kerja lain habis lagi matlamat. Lagi matlamat. Allah suruh taat, Allah suruh bersihkan hati, sangka baik dengan Allah, kenal Allah. Kita duk petikaikan takdir Tuhan pula. Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa Allah tak suruh buat benda tu? Tapi kita jenis degil, nak korek juga, konon-konon otak kita boleh sampai. Ilmu kita banyak mana nak sukat ilmu Allah no? Dia meletakkan sesuatu, menetapkan tu dengan ilmu dia yang maha meliputi tu. Tiba kita nak timbang dengan ilmu kita yang tak ada ni.
Betul tak sedari kita tak sedari kita ni. Ilmunya tak ada. Tapi nak sukat benda-benda yang Allah tetapkan dengan ilmunya yang maha meliputi. La ilaha illallah. Jangan syaitan tarik kita. Syaitan sesatkan kita nanti. Jadi sama ada perbuatan sengaja ataupun perbuatan tak sengaja yang berlaku di sisi kita manusia ataupun selain daripada manusia, binatang, tumbuhan, batu, kayu, ikutlah semuanya itu dengan ketetapan Allah, dan Allah lah yang menjadikan segala-galanya. Itulah di akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga wajib i'tikadkan segala gerak-geri anggotanya, segala gerak-geri anggota kita, kelip mata, lirikan mata, semua tu kita tengok tu kitab kita tu tu kitab kita tu terbang tu dia berlaku dengan sendiri tu kitab kita tu terbang tu dia berlaku dengan sendiri ke macam mana tu? Ke Allah tak kehendak tapi dia jadi dengan sendiri je tu. Angin yang menggerakkan ke Allah yang menggerakkan? Allah yang menggerakkan dengan kehendak Allah. Waktu alam ni semuanya dipenuhi dengan dalil-dalil kekuasaan Allah. Cuma hati kita je yang lalai. Hati kita ni lalai. Tengok benda remeh-temeh gitu tak ingat Allah. Bila tengok benda hebat-hebat baru ingat Allah. Bab mata hati kita rabun. Kalau mata hati celik, tajam, sehalus apa pun akan membawa hatinya kepada Allah. Dia tengok semut pun hatinya akan teringat kepada Allah. Kalau mata hatinya tajam, celik, tajam, dia tengok semut tu berjalan pun membawa hatinya kepada Allah. Itu rabun. Besar penumbuk, besar gunung bau, ya Allah. Betul ke tak betul? Tak nak ngaku tak? Dah lah, ni sombong lah Allah. Tu yang kita nak kena baiki tu. Kita belum baik lagi, tak payah perasan lah. Semayang puluh tahun dah, hati kita banyak masalah ni. Hati kita ni padahal semua itu menunjukkan tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, kehebatan Allah, kehendak Allah, dan semuanya itu menjadi dalil maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Tengok orang hebat-hebat tu orang ahlillah tu, orang yang ma'rifatullah tu, orang yang arif billah tu, mata hatinya tajam, hatinya bersih, mata hatinya celik, tajam. Oh dahsyat. Sehalu-halu perkara tu mengingatkan dia kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah, membawa hatinya kepada Allah. Walau sekecil apa pun benda, seremeh apa pun benda, semua tu tolong dia ingat kepada Tuhan. Kita ingat juga tapi nak tunggu benda besar-besar, benda yang mengkagumkan. Kalau jenis azab yang dahsyat, baru ya Allah. Bila dengar perang, ya Allah. Kalau ada sikit-sikit masalah kecil-kecil, tak ada ingat kepada Allah pun. Sebab itulah hati kita tadi. Hati kita ni, itulah wujudnya amalan tariqah tu, nak mendidik hati supaya selalu ingat Allah. Dia nak latih hati supaya selalu ingat Allah. Apa jua hal keadaan sekalipun, senang, susah, sihat, sakit, untung, rugi, selesa, tidak, zahir, batin, semua yang dipikir, yang dilihat, yang didengar, semua itu menolong mereka mengingat kepada Allah. Itu orang arif billah, orang hebat-hebat, orang kenal Tuhan. Semua
Kita pernah tak kalau tengok perca-perca ni macam tengok benang-benang ni kita mengingat pada Allah, pernah tak sampai ke situ? Pernah? Tak ada. Tak ada maknanya. Kalau benang tu benang lah, kalau semut tu semut lah, kalau lalat tu lalat lah, kalau nasi tu nasi lah. Makan rasa masin, rasa masam, rasa manis, ada tak mengingatkan kita kepada Allah? Tak ada. Tak ada. Padahal sama je cerita, yang halus, yang kasar, semuanya dua-dua tu sama berlaku dengan kehendak dan dijadikan oleh Allah, sama je. Cuma kita ada yang nampak, ada yang tak nampak, sebab penglihatan mata hati itu berbeza. Ada yang tajam, ada yang celik, ada yang buta, ada yang gabun. Sama macam mata Zuhri ni lah. Ada orang tak payah pakai cermin mata, halus mana pun dia boleh baca. Tapi kita kalau gabun tak pakai tak nampak. Sama bandingan dia macam tu. Mata hati ni pun sama macam tu. Ada yang tak nampak langsung, yang besar penumbuk pun tak nampak sebab buta. Ada orang tak payah pakai cermin mata, yang halus pun dia boleh nampak juga. Mata dia lebih daripada orang lain. Halus tu pun dia boleh baca juga. Hebat mata dia. Macam itulah juga mata hati hamba tadi tu. Ada yang rabun, sangat-sangat rabun, ada yang celik, sangat-sangat celik, yang tajam, sangat-sangat tajam. Demikian juga wajib diiktikadkan segala gerak-gerik anggota ni. Gerak-gerik anggota kita ni semuanya sebenarnya nak menolong kita ni. Gerak-gerik anggota kita dalam solat, luar solat, apa sajalah, apa saja gerak-gerik kita ni. Turun naik nafas kita ni, semuanya itu dijadikan oleh Allah. Baik ataupun jahat, sesungguhnya berlaku dengan kehendak, takdir dan qada Tuhan. Sekadarkan yang baik dengan redanya, dan yang jahat itu bukan dengan redanya. Bermaksud meskipun buruk baik itu berlaku jadi dengan kehendak Allah, Allah yang pilih, Allah yang tetapkan, Allah yang aturkan, dan Allah yang jadikan. Tetapi bukan bermaksud setiap yang Allah kehendak dan Allah ciptakan itu menunjukkan Allah redha kepada perkara itu. Contohnya berlaku seseorang itu minum arak. Berlaku orang itu minum arak dengan kehendak Allah, Allah yang menjadikan. Tapi Allah tak redha dengan perbuatan minum arak tu. Boleh faham tak? Orang tu minum arak, siapa yang kehendak? Allah. Siapa yang jadikan? Allah. Sejak bila Allah menentukan yang dia tu pada satu hari itu dia akan minum arak? Sedia kala lagi. Kemudian bila sampai tarikh tu dia akan tonggang arak. Adakah menunjukkan benda tu berlaku sebab Allah redha? Dah, Allah tak redha. Allah tak redha. Meskipun berlaku dengan kehendak Allah, tapi tak semuanya apa yang berlaku dengan kehendak Allah tu menunjukkan Allah redha. Tu kita kena faham. Lama sekarang Allah yang kehendak, maknanya Allah redha lah. Salah lah macam tu. Tak semua. Kalau yang baik kehendak Allah, kehendak ni tuan-tuan perempuan ni duduk dalam masjid hari ni, datang masjid sini, ini dengan kehendak Allah lah ni. Sedia kala lagi Allah dah pilih saya dan tuan-tuan perempuan ni semua duduk datang dalam masjid ni, Masjid Insofiah ni, Paya Keladi ni, sekian hari, sekian tarikh, sekian waktu. Mana tempat duduk kita, nyanda dinding ke, duduk sini ke, semua tu Allah dah atur. Semua Allah dah atur dah tu. Semua lah tu. Jadi mengaji, siapa yang tetapkan? Allah. Siapa yang jadikan? Allah. Adakah Allah redha? Allah redha. Allah redha lah sebab perbuatan taat. Kalau perbuatan yang tak taat, Allah tak redha meskipun berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Habis. Dan yang jahat itu bukan dengan redanya. Dan bagi hamba ada mempunyai satu sifat kemahuan, dan ianya sifat kemahuan tadi itu mendapat pahala atas pekerjaan kebaikan dan mendapat dosa atas mengerjakan kejahatan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita ni peluang, hamba ni Allah bagi kita akal supaya kita menggunakan akal fikiran kita untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Usaha.
Boleh membezakan yang ni taat, yang ni maksiat. Kemudian kita nak yang mana? Nak taat ke nak maksiat? Kalau nak taat, sehebat mana, sekuat mana, sesungguh mana kita mencuba membuat benda yang taat yang kita dah nampak pada akal kita tadi. Sesungguh mana kita nak cuba benda, nak dapatkan benda tu, sekuat mana, sesungguh mana, sehebat mana hemah kita. Maka daripada situlah hamba tadi diberi pahala meskipun dia tak dapat. Meskipun dia tak dapat, tapi usaha dia tu, usaha dia nakkan kebaikan tadi tu dikira oleh Allah walaupun dia tak dapat nak buat lagi. Faham tak dah? Usaha dia tu. Sebab tu Allah bangsakan kita ni kepada usaha dan ikhtiar, bukan keberhasilan. Keberhasilan itu dijadikan oleh Allah. Oleh Allah ni, tuan-tuan datang mengaji ni, bersungguh ni mengaji. Yang jauh ke yang dekat ke datang, buang masa, buang minyak, buang macam-macam, masa rehat dan sebagainya, belum tentu dapat ilmu. Adakah dengan sebab tak dapat ilmu Allah akan sia-siakan usaha kalian? Dah. Allah takkan sia-siakan usaha kalian. Selagi niat kalian baik, usaha kalian untuk mendapat benda yang baik akan diberi pahala oleh Allah meskipun tidak mendapat ilmu, meskipun tak faham. Meskipun tak faham, tapi Allah bagi. Sebab apa? Usaha dia tadi tu. Kalau nak nanti jadi alim, jadi pandai, jadi faham baru dapat, rugilah, penat lah kita dah. Allah Maha Pemurah. Kau usaha, Allah Ta'ala suruh usaha. Allah suruh menuntut ilmu. Siapa tuntut ilmu dengan niat yang baik, niat yang betul, ikhlas, bersungguh, dia tuntut ilmu, dia cari itu dah Allah beri dah pahala kebaikan, kebajikan dah. Faham itu benda lain, diberi oleh Allah. Kadang ada orang usaha tak dapat, ada orang usaha sikit-sikit tapi dapat. Jadi Allah bagi daripada usaha kita. Kalau dapat ilmu itu kira bonus pula. Nanti dia beramal pula dengan ilmu tu, pahala lain pula. Jadi jangan kita rasa kalau kita belajar tak pandai, tak dapat pahala, tak dapat kelebihan. Tak, tetap dapat pahala dan kelebihan yang Allah janjikan. Orang yang berusaha menuntut ilmu, Allah akan ampunkan dosa. Orang yang usaha menuntut ilmu, Allah akan bagi dia kebaikan, kebajikan yang banyak. Orang yang berusaha menuntut ilmu dan mati dalam keadaan dia tu seorang penuntut ilmu, diberi pahala syahid. Semua tu dapat walaupun dia tak pandai. Jadi rugi ya kalau kita tarik diri sebab kita tak faham mengaji tak faham, mengaji tak dapat, tarik diri, rugi ya. Rugi ya. Sebab Allah bagi kelebihan tu sebab apa tadi? Asbab usaha dan ikhtiar. Itulah hikmah Allah jadikan usaha ikhtiar tu. Padahal Allah tak berhajat pun pada usaha kita, betul? Boleh tak kita duduk rumah makan tidur alim ilmu tauhid? Boleh tak Allah jadikan? Jadi ya, boleh tak? Makan tidur alim fiqh, makan tidur alim tauhid. Boleh tak Allah buat macam tu? Boleh, tapi dapat tak pahala? Tak dapat, tak usaha. Duduk rumah tengok duit setambun depan pintu rumah kita, tak payah keluar kerja. Boleh tak Allah buat macam tu? Dapat tak pahala? Tak dapat, kau tak buat kerja. Nampak tak? Jadi Allah jadikan hikmahnya asbab usaha ikhtiar tadi. Usaha ikhtiar cari rezeki, penat-penat pun pergi juga kerja cari nafkah sebab nak tunaikan tanggungjawab yang Allah pikulkan atas diri dia sebagai seorang suami. Padahal Allah tak berhajat pun dengan usaha kita dalam nak memberi rezeki. Tapi Allah nak bagikan jalan macam tu. Daripada situlah Allah memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang berusaha melakukan ibadat ataupun tanggungjawab dia. Padahal Allah tak berhajat pun dengan kerja kita tu. Allah Maha Kuasa bagi kita kenyang dengan tak payah makan, bagi kita sihat dengan tak payah makan ubat. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah suruh usaha makan ubat. Bila orang tu usaha makan ubat dengan niat nakkan sihat supaya boleh beribadat, dapat pahala makan ubat tadi tu. Faham tak? Padahal Allah tak berhajat dengan ubat ni. Dia boleh bagi sihat tanpa ubat-ubatan, tanpa usaha dan ikhtiar. Dia boleh bagi ilmu tanpa kita mengaji. Tapi kitalah yang rugi, tak dapat pahala kebaikan, kebajikan. Dan ianya mendapat pahala, nampak tak tu? Dianya hamba tadi dapat pahala atas mengerjakan kebajikan.
dan mendapat dosa atas mengerjakan kejahatan. Samalah juga kalau dia usaha nak buat benda tak elok, asbab dia usaha bersungguh nak buat benda tak elok tu, diberi dosa oleh Allah. Walaupun mudaratnya contoh tak berlaku pun pada orang tu. Dia usaha nak santau, dia usaha nak sihir, orang tu dilek, tak ada kena apa pun, dosa tetap dah. Sebab apa? Usaha dia tu. Faham tak? Dia berdengki. Ya Allah, tariklah nikmat sihat dia tu biar dia sakit. Ya Allah, tariklah nikmat kaya dia biar dia jadi miskin. Orang tu elok kaya, orang tu berniaga. Dia dengki. Apa maksud dengki ni? Mengharap-harapkan hilang nikmat orang lain. Kalau orang tu berniaga maju, dia harap-harap, ya Allah, mundurkanlah perniagaan dia, lingkupkanlah perniagaan dia. Hari-hari dia doa macam tu dalam hati dia. Tapi orang tu elok berniaga, makin maju, orang makin ramai. Adakah apabila tak berlaku benda yang dia nak tadi, dia tak berdosa? Tak, berdosa. Sebab usaha kedengkian dia tadi tu. Bukan nanti bila orang tu terlongkok baru dia berdosa. Tak. Orang tu tak terlongkok pun. Orang tu makin sihat, makin kaya, makin maju, dia berdosa, habis segala pahala amal ibadat dia. Sebab apa? Dia tu berusaha untuk berdengki tadi tu. Dengki, mengharap-harapkan hilang nikmat yang ada pada orang lain, sedangkan orang itu menggunakan nikmat itu kepada kebaikan. Itu nama dengki. Mengharap-harap hilang nikmat yang ada pada orang lain, sedangkan orang tu guna nikmat tu, gunakan kepada jalan yang baik-baik. Kita sakit hati tengok, lalu kita pun mengharap, ya Allah, mudah-mudahan hilanglah kekayaan dia tu, mundurkanlah perniagaan dia tu. Padahal orang tu dapat untung niaga, dia tak buat benda haram pun, dia sakit hati tak boleh tengok orang maju. Itu namanya dengki yang hukumnya haram. Menghapuskan segala pahala amal yang kita dah buat. Habis haji, tak kira berapa kali dah haji. Haji dah 5 kali lah, habis padam semua. Padam semua, habis licin. Tu tak kira wakaf lagi. Wakaf berapa pula? Wakaf banyak dah, 10 buah masjid. Ada dengki, padam semua. Tak jadi jariah, tuan-tuan. Orang yang ada buat wakaf dengan niat nak jariah, tapi dalam hatinya ada dengki, tak jadi jariah. Tak jadi jangan harap pahalanya mengalir, tak mengalir. Sebab ada dengki dalam hati tadi. Nampak tak? Itulah kita ni suruh belajar. Apa pantang larang dalam ibadat ni? Bukan asalkan buat, aku 20 buah masjid dah aku wakaf. Apa ada masalah kalau berdengki? Nanti dalam kubur pahala mengalir. Tak ada mengalirnya. Itu bahaya kalau kita tak belajar, kita akan sangka-sangka begitu. Padahal nampak tak, dalam ibadat tu ada pantang larang yang kita mesti jauhkan. Bukan buat ikut suka hati kita, campur aduk. Bukan. Maka beruntunglah orang-orang yang waktu hidup Allah pilih jadi penuntut ilmu. Itulah tanda-tanda orang-orang yang Allah nak selamatkan dia. Kalau Allah tak nak selamatkan dia, Allah biarkan dia dalam kebodohan, Allah biarkan dia dalam kejahilan, yang mana bila dia beramal ibadat dalam kebodohan, kejahilan tadi, pasti dia akan membuat benda-benda yang merosakkan amalnya sendiri tanpa dia tahu. Sebab tu kita bersyukur, berterima kasih sangat pada Allah. Dengan limpah rahmat Allah, Allah pilih kita jadi orang nak mengaji, nak mendengar. Itulah tanda-tanda Allah Ta'ala nak selamatkan amal kita. Mudah-mudahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, adik-beradik, sepupu sepapat, ipar dua kita semua dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan, keafiatan yang baik, yang berkah, beri rezeki yang halal, luas lagi berkah, permudahkan segala urusan kalian semua dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan keturunan kita wali-waliullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemenangan kepada saudara kita di Palestin sana, pada pejuang-pejuang mujahidin sana. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada mereka.
Ya amin ya rabbal alamin. Kita hanya mampu berdoa sajalah. Mudah-mudahan Allah membukakan, menggerakkan pintu-pintu hati negara-negara Islam datang memberi pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. ربنا علمنا الذي ما ينفعنا ربنا فكيف كاننا وقربت لنا في ديننا ما أهل قدر أنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم Demam. Tak adalah demam sangat. Selama. Demam manja-manja.